بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما أمرت أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه. ما بعد. Alhamdulillah, pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Muka surat 251, ayat Quran yang ketiga, yang kedua, tajuk dia memelihara sunnah dan larangan mengerjakan bid'ah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Maksudnya, sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat contoh teladan yang baik bagi kalian, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan ganjaran daripada Allah, mengharapkan rahmatnya di hari kiamat, dan banyak mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kena faham bahawa tidak ada sesuatu yang kita lakukan akan diterima Allah melainkan dengan dua sebab. Pertama, kita buat kerana Allah perkara itu. Yang kedua, kita buat seperti mana yang diajar dan ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa salah satu daripada dua ni, ibadah kita, amalan kita tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Ingat Baik. Ayat Quran seterusnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Maksudnya, maka demi Tuhanmu, mana pada hakikatnya mereka tidak beriman, ataupun tidak beriman sehingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim dalam perkara yang mereka selisih atau perselisihkan. Kemudian mereka tidak berasa keberatan dalam diri-diri mereka terhadap keputusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Maknanya apa? Maknanya apa juga yang diputuskan, yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia diterima dengan penuh keridaan, penuh relalah, tidak mempertikaikan, tidak persoalkan. Itu apabila ia telah pun diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum
ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Maksudnya sesungguhnya perkataan orang-orang beriman ketika mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya supaya Rasul mengadili di antara mereka, ialah mereka berkata, kami dengar dan kami patuh. Ini dia. Ini ya, kalau kita senang nak faham, inilah moto bukan moto MOTOR, MOTTO. Para sahabat, orang-orang beriman. Mana apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh. Dia beza dengan Bani Israel. Bani Israel dia sami'na wa asayna. Dengar tapi lawan. Dengar tapi ingkar. Orang beriman umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'na wa ata'na. Itu dia. Kami dengar dan kami taat. Itu je. Kan, tak payah pening kepala. Sami'na wa ata'na. Apa Nabi suruh buat. Yang Nabi larang jangan dibuat. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Lagi ayat Quran. Qala Allah Ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Maka jika kalian berbeza pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, makna Al-Quran, war Rasul, yakni as-sunnah. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Apa-apa kembali kepada prinsip, asas, rujukan, ya, Al-Quran dan Sunnah. Tapi kena faham pula, cara nak faham Al-Quran, cara nak faham As-Sunnah tu adalah disiplin dia. Bukan kita pandai-pandai rujuk Quran, rujuk hadis tanpa disiplin. Ya. Prinsip asasnya apa? Rujuk Quran, rujuk hadis. Tapi untuk memahami kedua sumber itu ada disiplin dia, ada SOP ni. Ni musim SOP kan. Puluh SOP ni. Nak muntah dengan SOP ni. Kan? Ada SOP dia. So kalau kita ikut SOP itu, insya-Allah selamat. Selamat. Dan yang boleh melaksanakan SOP dalam memahami Quran dan hadis ini ialah para ulama. Para ulama, orang yang pakar dalam bidang. Mereka yang apa nama, yang nombor satu lah, yang utama dalam memahami Al-Quran dan memahami hadis. Jadi apa yang mereka faham, yang mereka ambil itu, mereka akan ajar kepada orang awam, seperti kita, untuk kita amalkan. Jadi kita kalau nak jadi macam nak boleh memahami Quran dan hadis, maka kena belajar sampai jadi macam alim ulama. Baru boleh buat kerja tu. Selagi tak sampai tahap itu, jangan. Ya, ikutlah ajaran yang diajar oleh para alim ulama. Selesai masalah. Tidak jadi masalah. Sebab itu timbulnya mazhab. Kan? Mazhab Imam apa nama, Imam Syafi'i yang kita pegang. Ya, dan mazhab Imam, ya, apa namanya, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hanbal, kan, Imam Hanbali. Jadi itu antara prinsip dia. Qala Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Ya. Jadi kita tak terfikir macam mana orang boleh kata cukup memadai dengan Al-Quran. Kan ada kumpulan, ya, yang dia sebenarnya dia orang ni lama dah cerita, orang yang tidak beriman dengan sunnah ni. Dia panggil ingkarus sunnah, orang yang mengingkari sunnah, ya, atau mengingkari hadis Nabi. Dia sebenarnya topeng, dia punya topeng besar itulah, kan. Dia nak tolak hadis. Dekat Malaysia ada dululah. Sekarang wallahu alam ada nak murid dia dah meninggal dah orang tu. Kan, dah meninggal. Tak tahulah ada pengikut ke tidak. Ya. Jadi dia bawa pelbagai dakwaan. Dia kata kalau kita
pakai hadis ni. Habis seolah-olah Quran ni tidak lengkap tadi. Sedangkan kita sedangkan kita mengikut ataupun merujuk kepada hadis itu atas perintah Allah juga. Ni ayat ni. May yuti'ir rasula faqad ata' Allah. Barang siapa taatkan Rasul maka taatkan Allah. Nak taat Rasul tapi nak ingkari hadis Rasul. Macam mana? Macam mana kita nak taat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita mengingkari hadis-hadis Nabi? Kan? Jadi tidak mungkin untuk kita beriman kepada Allah, untuk kita mentaati segala perintah Allah, melainkan kita kena merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah tujuan Allah menghantar Rasul. Tujuan Allah mengutuskan Rasul untuk apa? Untuk menyampaikan perintah Allah. Mana tak mungkin kita boleh buat apa yang Allah suruh melainkan kita ikut suruhan Rasul. Dia tak akan jadi apa? Salah satu, tak boleh. Dia mesti. Sebab itu tujuan Rasul diutuskan. Dan ayat tu kan ayat yang mula-mula ayat muka surat 251 tu kan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ni siapa yang perintah ni? Ni ayat Quran suratul Hashr ayat 7 kan. Allah yang kata apa yang Rasul bawa ambil, ikut, taat. Apa yang dilarang tinggalkan, hentikan. Siapa yang suruh? Allah yang suruh. Jadi maknanya bila kita tidak taat kepada Rasul, mana kita tidak taat kepada Allah. Simple je. Dan tu dia bawa lah macam-macam pertikaian. Dia kata hadis-hadis ni lambat dibukukan lah, apalah. Kita kena ingat tuan-tuan, Al-Quran kalau kita nak pertikai tulisan ni, Al-Quran pun dia pertikaikan orang. Pengumpulan Al-Quran zaman Nabi SAW kumpul macam mana? Macam mana Quran dikumpulkan zaman Nabi? Ditulis atas pelepah-pelepah tamar, atas kulit-kulit binatang, atas batu-batu lepeh, kulit kayu. Kalau kita kata takkanlah tak ada yang rosak kan? Kalau kita kata takkanlah tak ada langsung yang rosak, yang dimakan anak-anak, yang dimakan apa semua hilang ke apa ke. Takkanlah boleh kumpul semua sekali. Nampak tak? Kalau kita nak kira logik lah, mesti ada yang kurang. Kan? Mesti ada yang hilang. Kena ingat. Orang dahulu dia tak bergantung kepada penulisan untuk memelihara sesuatu maklumat ataupun orang kata apa, fakta. Dia bergantung pada ni, hafalan. Dia hafalan bukan kat sini kat sini. Bukan kat sini, kat sini. Hafalan. Dia bergantung kepada hafalan. Jadi Quran itu lebih banyak dihafal daripada ditulis. Kan? Jadi dia punya simpanan utama dia kan? Dia punya simpanan utama dia bukan tulisan tetapi hafalan. Jadi kalau semua orang hafal benda yang sama, ada siapa-siapa nak petikai? Tuan hafal, kita semua hafal benda yang sama. Siapa nak petikai? Itulah dipanggil mutawatir. Nampak tak? Mana apa? Apa yang dipindahkan daripada satu generasi ke satu generasi, kerana ramainya yang memindahkan ataupun yang memperturunkan Al-Quran itu. So dari segi bilangannya yang ramai itu, mustahil mereka itu semua berpakat untuk menipu. Ramai sangat yang tahu cerita tu, kalau dalam konteks itulah kan, ramai sangat yang tahu. So tak ada siapa yang maksudnya mustahil mereka ni berpakat untuk berbohong atas satu perkara tu, sebab ramai sangat yang tahu cerita sebenar. Itu maksud mutawatir. Jadi Quran itu semua Quran itu mutawatir. Sifat dia mutawatir. Jadi tidak ada keraguan, sedikit keraguan, sedikit pun tak ada sikit pun keraguan tentang
Quran yang kita baca pada hari ini, itulah Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ayat lain yang semaksud dengannya masih banyak. Ketahuilah bahawa keempat-empat mazhab yang dianuti oleh umat Islam di seluruh dunia semenjak zaman para pengasasnya hingga kini yang telah berusia lebih 1000 tahun, semuanya tidak terkeluar daripada landasan Al-Quran dan Sunnah. Bahkan semuanya menjelaskan kandungan kedua-duanya. Kan saya sebut tadi, ya, ke semua mazhab. Dan sebut kan, bukan setakat 4 aja sebenarnya. Cuma yang 4 ni yang tersohor. Ada lagi, ya, cuma yang 4 ni yang tersohor di dunia Islam sejak dulu. Ya, maka yang 4 inilah yang menjadi rujukan seluruh umat Islam. Ya. Oleh itu, sesiapa yang mengikuti salah satu daripadanya, dia tidak terkeluar daripada mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ketahuilah, dia kata. Maka janganlah risau. Janganlah risau. Ya. Contohlah, saya beri contoh. Kita kat surau ni ada berapa orang ustaz yang mengajar? Ramai kan? Ramai ustaz yang mengajar. Ya. Adakah semua ustaz ni terkeluar daripada ya? Maknanya adakah pertentangan, okey, kita kata terkeluar supaya anda faham. Adakah ustaz-ustaz yang mengajar ni bertentangan antara satu sama lain? Tak ada. Saya mengajar bab ini, bab hadis. Nanti ada ustaz lain mengajar bab tafsir, ada yang boleh mengajar fiqh, ada mengajar Quran, ada mengajar, kan? Semuanya mengajar bidang masing-masing dan tidak bertentangan antara satu sama lain. Ya. Jadi tuan-tuan yang mendengar, tuan-tuan yang belajar, dapat semua yang diajar oleh ustaz-ustaz. Kalau datanglah. Kalau datang, itu kurunganlah dari dalam kurungan. Jika hadir, gitu. Kan? Itu konsep dia. Kan? Kalau takdir kata semua kami ini mengajar benda sama je, tetap tidak bertentangan. Mungkin pendekatan berbeza, fahamnya berbeza, tapi benda sama tak? Benda sama, tak terkeluar. Silibus sama. Cikgu lain-lain. Silibus sama, cikgu lain-lain. Macam kita kat sekolah lah kan, cikgu sains sekian ramai, cikgu matematik sekian ramai. Adakah kita perlu belajar daripada semua cikgu matematik tu? Habis sekolah kan? Ya. Adakah kita kena belajar semua cikgu mengajar geografi itu? Tak. Mana yang kena pada kita je lah. Kelas kita cikgu A mengajar, tak perlu kita pergi kelas B. Aku nak pergi mengajar kelas B juga sebab aku nak tahu semua cikgu. Tak semestinya. Nampak tak? Begitulah mazhab. Ya, cikgunya ramai. Kan? Ya. Cikgunya ramai. Imam Abu Hanifah cikgunya Imam Malik, cikgunya Imam Syafi'i, cikgu Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan semuanya hidup pada zaman yang berbeza dan mereka ni bertali temali antara satu sama lain. Imam Malik guru kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i guru kepada Imam Ahmad. Jadi apa masalah ni? Ya. Tak ada masalah pun. Kan? Jadi adakah kita kena belajar semua? Kalau kita hendak menjadi seorang yang pakar dalam bidang, ya. Kan? Macam di Azhar kita belajar fiqh perbandingan. Dipanggil fiqh perbandingan. Maknanya kita bandingkan antara semua mazhab tentang satu hal ataupun semua hal dalam fiqh. Jadi kalau nak jadi mufti kena belajar semualah. Kan? Supaya kita boleh buat, orang kata, perbandingan, ya, dan perbandingan itu menghasilkan suatu keputusan yang baik. Itu dia. Sebab itu tuan-tuan, bila mufti keluarkan fatwa, dia bukan benda main-main sebenarnya. Kan? Apatah lagi kalau seluruh mufti bermesyuarat dan bersetuju dengan satu ketetapan. Itu lagi tak boleh main-main. Sebab apa? Itu dah jadi persetujuan ijma' mufti-mufti. Ini keputusan dia. So ikut je lah.
Kan? Kita nak petikai-petikai, buat apa? Kita bukan mufti. Peti pun tidak. Jadi masing-masing ada bidang masing-masing. Cumanya sekarang ini zaman media sosial. Semua orang boleh bercakap apa yang dia nak cakap, bila dia nak cakap, dengan siapa dia nak cakap, bagaimana dia cakap. Betul tak? Cakap je kerja. Bukan bercakap lah, menulis. Yang bukan bidang pun dia bercakap. Yang tak kena mengena dengan dia pun dia bercakap. Oh, seolah-olah dia lah tahu semuanya. Apa pasal ni, apa pasal ni kan? Macam itu isu orang awam lah kan. Baik. Bukan tak boleh, tapi kena saluran lah. Kena ikut saluran dia. Kan? Datang surau, kita dah kata SOP kena bawa sejadah. Betul tak? Dia datang tak bawa sejadah. Contoh bukan suruh tempat lain cerita. Dia datang tak bawa sejadah. Orang masjid tak bagi. Masuk ni situ Jumaat lah ni. Kan? Lepas tu dia marah-marah dekat orang masjid. Lagi parah tuan-tuan, dia menyelusup masuk lubang pagar. Ni kisah betul. Baru semalam saya dapat cerita ni. Orang dah tutup hari Jumaat, dah tutup pagar, dah masa dah time kan. Masa dah time dan nak azan, dah masuk waktu, tutuplah. Dia masuk ke lubang pagar. Yang kelakar tu dia orang cakap, keluar pun ikut lubang pagar tu juga. Keluar. Aku kata betul tak betul orang ni. Nampak tak? Ada juga orang tak betul. Astagfirullahaladzim. Kan? Betul marah-marah dekat orang masjid. Ya, ada kawan-kawan kita, imam kena tunjal kepala macam. Imam dia tunjal kepala imam. Sebab tak bagi dia masuk. Ada kena hayun pun ada, kena hayun dengan kon dia hayun. Imam kena hayun dengan kon. Supaya tak mati. Astagfirullahalazim. Macam tu sekali orang kita. Ya. Agak-agak macam mana tu kaya tu. Dia sampai report polis, jadi kes polis. Bukan dekat sinilah, ada satu masjid kat Selangor. Baik. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala da'uni ma taraktum innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim fa idza nahaytukum an shay'in fajtanibuhu idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Tengok Nabi ajar senang aja. Maksudnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, biarkanlah saya, yakni dengan tidak banyak bertanya pada apa yang saya tinggalkan bagi kalian, yakni tanpa menyuruh atau melarang daripada melakukannya. Jangan tanya-tanya apa yang Nabi cakap tu, ikut je. Yang Nabi larang, jangan buat, itu je. Benda yang tak diterangkan jangan tanya banyak. Sesungguhnya umat sebelum kalian telah binasa disebabkan mereka banyak bertanya dan berselisih pendapat dengan para nabi mereka. Jangan banyak petikai. Itulah kelebihan para sahabat. Sebab itu tuan-tuan, ya, sebab itu sahabat-sahabat ni orang-orang yang berjaya, orang-orang yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, dia berusaha nak buat apa yang Nabi suruh. Bukan nak petikai, tak, dia nak buat apa Nabi suruh, dia nak buat. Kan? Kalau boleh secepat yang mungkin, sesegera yang mungkin, sebaik mungkin. Itu para sahabat. Sesempurna yang mungkin. Ya. Maka apabila saya melarang kalian daripada melakukan sesuatu, maka tinggalkanlah ia, Nabi kata. Apabila saya memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka kerjakanlah ia sesuai dengan kemampuan kalian. Mana setakat mana, bukan setakat mana, sehabis boleh kita lakukan, buat sebaik-baiknya. Ya. Itu dia. Sebab itu bila dalam hal-hal yang Nabi SAW tidak tentukan secara jelas atau tidak rigidkan ia, maka ia terbuka sifatnya. Itu dipanggil tempat yang boleh berijtihad. Bila tak ada nas, ya, bila tak ada nas dalam hal sesuatu itu, sama ada Nabi suruh wajib ataupun sebaliknya, atau haram dan sebagainya, maka di situ adanya ruang untuk berijtihad. Dipanggil ijtihad. Ijtihad ni apa?
ya, usaha untuk, ya, untuk apa? Untuk mengeluarkan suatu hukum yang tidak ada dalam suatu hal yang tidak wujud atau belum wujud ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ijtihad. Adakah semua orang boleh berijtihad? Tidak. Ada golongan yang boleh berijtihad. Tadilah golongan ulama mujtahid. Mujtahid pun ada kelas-kelas dia, ada kriteria dia, bukan semua mujtahid. Dia ada mujtahid mutlak, mujtahid mazhab dan sebagainya. Kan? Jadi dalam mazhab Syafi'i pun ada juga pecahan-pecahan itu, macam apa tuan kitab kita kan, Imam Nawawi kan, dia mujtahid dalam mazhab Syafi'i. Dia tidak berijtihad dalam mazhab yang lain. Dia berijtihad dalam mazhab Syafi'i. Jadi dalam mazhab Syafi'i ini, antara dia punya mujtahid yang tersohornya ialah Imam An-Nawawi, kan, Imam Ar-Rafi'i, imam yang lain-lain lah. Ada ramai lagi. Jadi itulah disiplin dia. Jadi bila kita ikut disiplin ini, cantik. Tak ada masalah, tak menyalahkan mana-mana ulama, tidak mengecam mana-mana ulama, cantik jadi punya susunan dia. Tak timbul soal, oh ini tak ikut sunnah, ini bid'ah, tak ada. Sebab ikut disiplin. Kalau orang tak ikut disiplin, itu yang suka-suka tu, membid'ahkan orang, kan? Ya. Kalau lagi teruk tu mengkafir, tapi tak ada lah kot, kan? Sampai mengkafirkan orang tu berat lah tu. Ya. Baik. Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba qila wa man ya'ba ya Rasulullah qala wa man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Yang bermaksud bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua umat saya, Nabi kata, kullu ummati, semua umatku akan masuk syurga kecuali yang enggan. Ada juga orang tak nak masuk syurga. Nabi kata semua umatku akan masuk syurga, iaitu yang ada kalimah la ilaha illallah. Sebab yang tak ada kalimah la ilaha illallah bukan umat Nabi, walaupun di hidup zaman Nabi, kan? Umat ni makna apa? Ikut. Umat ni maknanya pengikut. Kalau pengikut tak ikut apa yang diikut, siapa yang diikut? Tak ada lah. Itu nama pengikut, kan? So dia kata kecuali orang yang enggan. Seseorang bertanya, siapakah orang yang enggan itu wahai Rasulullah? Siapa orang tak nak ikut masuk syurga ni? Siapa orang tak nak jadi umat Nabi ni? Bagi dia menjawab, sesiapa yang mentaati saya maka dia akan masuk syurga. Sesiapa yang menderhakai saya maka sesungguhnya dia enggan untuk masuk syurga. Dialah orang yang tak nak. Maksudnya orang yang tak nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berat tu, kan? Maknanya kalau orang tak ada ikut Nabi ni, Islam fahamnya tempah neraka lah. Menempah neraka. Na'udzubillah. Kan? Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, tadi 254. Okey. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mathala ma ba'athani Allahu minal huda wal ilm kamathali ghaithin asaba ardan fakanat minha ta'ifatun tayyibah قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. Cantik ni Nabi buat perumpamaan. Orang kata, kalau kita kata analogi lah, kan, metafora ke apa, tak kisahlah. Maksudnya ini Nabi buat perumpamaan. Nabi kata sesungguhnya perumpamaan, petunjuk dan ilmu yang diutuskan Allah kepada saya untuk menyampaikannya adalah seperti air hujan yang jatuh ke tanah. Air hujan yang jatuh ke tanah. Di antara tanah itu ada tanah subur yang mampu menyerap air, lalu menumbuhkan tanaman dan rumput yang banyak. Ada tanah subur, kan? Bila hujan turun dia serap, lepas tu dia tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan tanaman. Ada pula di antaranya tanah yang keras yang mampu menahan air, takung air itu. Lalu Allah memberikan manfaat kepada manusia melaluinya, maka mereka dapat minum daripadanya
memberi minum kepada binatang ternakan dan bercucuk tanam. Nampak? Jenis tanah. Manakala hujan tadi turut menimpa tanah manakala hujan tadi turut menimpa tanah yang lain, sesungguhnya ia adalah tanah mendatar yang tidak mampu menahan air dan menumbuhkan tanaman. Maksudnya ada 3 jenis tanah lah tu, ya. Demikianlah perumpamaan orang yang mendalami ilmu agama Allah. Segala perkara yang diutuskan kepada saya dapat memberi manfaat kepadanya, lalu dia mempelajarinya dan mengajarkannya kepada orang lain. Ini bagus. Ini tanah yang baik tadilah, kan? Dia boleh serap, tumbuh, kan? Lepas tu orang boleh makan tanaman daripadanya. Begitu juga perumpamaan orang yang tidak mengangkat kepala kepadanya, iaitu ilmu dan petunjuk yang diberikan kepadaku, lalu dia tidak akan menerima petunjuk Allah yang saya diutuskan dengannya untuk menyampaikannya. Ini tanah yang tak faedah ni, ya. Ya. Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathali wa mathalukum kamathali rajulin awqada nara faj'ala al-janadib wal farashu yaqa'na fiha wa huwa yadhubbuhunna anha wa ana akhidhun bihujazikum 'anil nar wa antum tafallatuna min yadi. Maksudnya Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan saya dan kalian adalah seperti seseorang yang menyalakan api, lalu banyak belalang dan serangga yang masuk ke dalamnya. Kan? Ya? Sedangkan orang tersebut berusaha untuk menyelamatkan haiwan itu daripada api. Demikianlah saya memegang kain kalian, maknanya supaya kalian terselamat daripada api, sedangkan kalian terlepas daripada tangan saya. Mana apa? Kalau tak dapat pegang tangan Nabi ada kain yang boleh kita pegang, berpaut padanya. Sebab itu Rasulullah SAW beritahu kita, ya, 2 perkara yang baginda tinggalkan, ya, atau wariskan pada kita, Quran dan Sunnah. Pegang, kan? Peganglah, insya-Allah tak terlepas. Imam Bukhari dan Imam Muslim berkata daripada Abis bin Rabi'ah, beliau berkata, ra'aitu Umar bin al-Khattab yuqabbilu al-hajara wa yaqulu inni a'lamu annaka hajarun ma tanfa'u wa la tadur walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Maksudnya, saya telah melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencium batu apa ni? Hajarul Aswad, dan berkata, sesungguhnya aku tahu bahawa engkau hanyalah seketul batu yang tidak mampu memberi manfaat dan mudarat. Kata siapa? Kata Umar, sekiranya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, nescaya aku juga tidak akan mencium. Nampak tak? Faham tak kita maksud kata-kata Umar? Maknanya benda agama ni tak semua boleh fikir dengan logik akal, kan? Kalau kita fikir, buat apa nak cium batu kot nak cium? Apa faedah cium batu? Nampak? Kalau kita fikir dari segi logik, tak. Umar kata, sebab Nabi cium, aku tak fikir logik dah, aku cium. Sebab itu adalah perbuatan Nabi SAW. Ini yang dipanggil at-ta'assi tadi, at-ta'assi, kan? Uswatun hasanah tu, at-ta'assi. Ya, maknanya menjadikan Nabi sebagai uswah, sebagai contoh teladan. Walaupun kita tak faham. Kalau semua nak dilogikkan, tuan-tuan, jenuh lah, kan? Angin keluar ikut punggung, tapi basuh muka. Macam, faham tak tu? Kita kontut, kan? Kontut. Angin keluar ikut punggung, apa nak basuh muka pula? Basuhlah punggung tu. Kalau ikut logik, nampak tak? Jadi itu maknanya tak boleh ikut logik. Ya, memang ada maksudnya kalau dibuat kajian tu, adalah kajian itu kalau nak kajilah, ada orang buat kajian, kan? Anggota wuduk yang dibasuh itu, apa pasal anggota itu aja, tidak anggota lain? Tak apa, tak kisahlah. Tapi adakah semua orang nak kena kaji benda tu? Kan, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki, dibuat kajian, tak apalah, kan?
Adakah wajib untuk kita tahu? Ya. Semua benda-benda yang detail macam tu tak. Kita hanya tahu, kita kena hanya tahu macam mana nak berwuduk dan kita kena solat tu je. Kan? Tapi kalau ada nak kaji silakan, tak ada masalah. Ada banyak orang buat kajian kan. Apa hikmah berdiri tegak, kan? Hikmah apa macam ni, lepas tu hikmah rukuk, dia punya kedudukan rukuk macam tak apalah, silakan, tak ada masalah langsung. Tapi tak adalah semua orang nak belajar benda tu. Ya tak? Ada dia buat kajian, ada buku pun. Solat dari sudut kesihatan. Ada. Ya. Tapi janganlah buat mencipta satu senaman diinspirasikan daripada gerakan solat. Ada orang buat juga senaman inspirasi daripada gerakan solat. Apa pasal buat macam tu? Sembahyang je lah. Faham tak tu? Kan dia buat senam. Ini betul ada berlaku beberapa tahun dulu, lama dah. Saya tengok dalam TV. Dia kata istimewanya gerakan kita pada pagi ini kerana kita mengambil inspirasi daripada solat. Lah, sembahyang je lah. Apa inspirasi buat apa kau? Macam-macam kan orang nak. Ini kadang-kadang kita kena faham jelas. Kan? Agama ni tujuan untuk apa? Nak bersenam lah, tak payahlah. Dah sembahyang betul. Dah kita solat tadi kan? Pergi dah bersenam. Buatlah macam mana kan? Macam-macam. Kemudian mana tadi? Imam Bukhari dan dia kata, sekiranya aku tidak melihat Rasulullah SAW mencium, nescaya aku tidak akan mencium. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang mengada-adakan dalam urusan agama kita ini sesuatu yang bukan sebahagian daripadanya, maka ia tertolak. Jangan. Kan? Contoh mengada-ngadakan. Kita solat subuh 2 rakaat di bantai jamak pula, qasar. Jamak dengan duha. Kan? Itu tak boleh. Itu mengada-ngadakan agama. Benda yang tak ada langsung. Dia punya dalilnya sama ada dalil khusus atau dalil umum. Sama dalil khusus atau dalil umum, tak ada. Maka itu tertolak. Kan? Tak boleh. Saya nak ambil wuduk tapi saya nak pakai susu, boleh? Susu ni elok untuk kulit, kata dia. Ambil wuduk dengan susu macam. Atau saya nak ambil wuduk dengan hand sanitizer. Banyak sikit kan? Ambil penuh muka, kaki. Ini memang tak dihinggap oleh sebarang kuman. Kerana wuduk dengan hand sanitizer. Kalau kita fikir logik, apa salahnya? Lagi bagus kalau fikir logik. Tak boleh, sebab benda tu tak ada. Kan, maka dia tertolak. Hand sanitizer bukan alat untuk kita bersuci. Kan, kita bersuci dengan air. Tapi adakah salah pakai hand sanitizer? Silakan, tak ada masalah. Jangan kita buat wuduk tadi dah lah. Kan, anda masuk masjid untuk kebersihan dan sebagainya, tak ada masalah. Nampak tak? Jadi kena faham tu. Okey. Saya nak habiskan tajuk ni, boleh? Sikit lagi. Dalam mau cuti kan. Baik. Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarat aynahu wa ala sawtuhu washtadda ghadabuhu hatta ka'annahu munziru jayshin yaqul sabbahakum wa massakum wa yaqul bu'ithtu ana was-sa'atu kahataini wa yaqrunu baina isba'aihi as-sabbabati wal wusta. ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. Maksud dia, bila Rasulullah SAW menyampaikan khutbah, kedua-dua mata baginda menjadi merah, suaranya lantang dan dahsyat kemarahannya kepada orang mereka yang lalai. Itu Nabi khutbah bersemangat, sehingga baginda dilihat seolah-olah seorang ketua pasukan tentera yang berkata,
musuh akan datang kepada kalian di waktu pagi, musuh akan datang kepada kalian di waktu petang, maka berwaspadalah. Baginda bersabda, masa saya dibangkitkan dan hari kiamat itu bagaikan 2 jari ini. Maknanya tak lama. Kita pun dah semakin penghujung dunia, macam-macam dah berlaku. Tanda-tanda kiamat yang besar-besar banyak dah, boleh kata hampir semua dah. Yang kecil hampir semua dah berlaku. Tinggal yang besar-besar aja. Dan yang besar-besar ni tidak lama pun, kan? Kejap-kejap dah kiamat. Tapi sempatlah kita mati, jangan risau. Sempatlah kita mati, jangan risau. Jadi kita perlu risaukan kiamat yang kecil, iaitu kematian. Itu yang perlu kita bimbangkan. Dia kata, lalu baginda merapatkan 2 jarinya, iaitu jari telunjuk dan jari tengah. Jari telunjuk dan jari tengah. Baginda bersabda lagi seterusnya, sesungguhnya sebaik-baik ucapan ialah kitab Allah, sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan, dan setiap bid'ah adalah sesat. Kemudian baginda bersabda, saya lebih utama di sisi setiap mukmin daripada dirinya sendiri. Sesiapa yang mewariskan harta, maka harta tersebut adalah bagi ahli keluarganya. Sesiapa yang meninggalkan hutang atau ahli keluarga, maka kepada sayalah tangan mereka, dan ke atas sayalah untuk melunaskan hutangnya. Ini zaman Nabi lah. Tengok bawah tu dia kata, maksudnya tidak ada seorang Nabi pun di antara baginda dan hari kiamat. Tak ada Nabi yang terakhir. Sebagaimana tidak ada jari di antara jari telunjuk dan jari tengah. Ada ulama mengatakan bahawa maksudnya ialah jarak di antara pengutusan Nabi SAW dan hari kiamat itu sudah dekat, sebagaimana tidak ada penghalang di antara jari telunjuk dan jari tengah. Itu dia. Maknanya dekat lah. Jadi kita ni bersiap sedialah, kan? Bersiap sedia untuk menghadapi kiamat. Kadang-kadang kita bukan tak siap sedia, tuan. Kadang-kadang tindakan kita tu tidak menggambarkan kita nak bersedia. Tindakan kita tidak menggambarkan yang kita kita nak bersedia. Orang bersedia ni lain, kan? Orang tak bersiap sedia ni lain. Jadi jangan lalai, ya. Alhamdulillah kita dah semakin, orang kata apa, semakin orang kata, walaupun lah Allah alam, kita doakan supaya COVID ni tidak comeback balik lah, kan? Takut juga, kan? Takut juga lain macam, sebab banyak negara dah bila buka pum naik balik, kan? Jadi kita minta Malaysia ni terus hilang lah, terus orang kata curve tu terus ke bawah lah, kan? Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Itulah, bukan kita nak perasan, tetapi alhamdulillah kita tengok Malaysia ni banyak hikmah lah Allah Ta'ala beri. Allah kesian pada orang-orang Malaysia ni, kan? Banyak, maksudnya kalau nak dibandingkan dengan orang lain, kita ni orang kata ringan betul lah, kan? Dan alhamdulillah dari sudut kesembuhan, peratus kesembuhan tu, pun begitu. Alhamdulillah banyak ramai yang sembuh. Jadi ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terus berdoa dan meminta supaya Allah Taala hapuskan wabak ini daripada seluruh dunia. Dan kita boleh teruskan kerja kita, teruskan amal ibadah kita, dengan penuh keyakinan, dengan penuh khusyuk dan sebagainya. Insya-Allah. Apa lagi? Qul qauli. Ada soalan? Buku bola bukan soalan. Ada soalan ke? Tak ada soalan. Ada soalan ni? Tak ada. Tak ada, bagus. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma shrah bil Qur'anil 'azim sudurana wa 'azim bihi ujurana wa hasin bi akhlaqana ووسع بأرزاقنا ونوّر به قلوبنا وقبورنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.